Baru-baru ini viral dikatakan azan berkumandang di Masjidil Aqsa pada waktu subuh dengan lantunan azan suara Melayu. Subhanallah. Allahu Akbar. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk dan mengumandangkan azan di sana, geng. Dan kita sama-sama lihat lampu-lampu dari Masjid Al-Aqsa begitu terang benderang. Sedangkan dikatakan masjid tersebut ditutup dan perkara ini tengah viral sekarang di media sosial. Adakah perkara itu berlaku dan bagaimana kebenarannya? Kita akan bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Hari ini viral mengenai satu video yang memperlihatkan azan subuh yang dikumandangkan di Masjidil Aqsa dengan logat Melayu, ataupun alunan azan tersebut memang selalu kita dengar di Malaysia. Video itu bertarikh pada 16 November 2023 yang dikatakan perkara itu agak asing lah, agak aneh disebabkan Masjid Al-Aqsa ditutup sejak berlakunya perang, tapi pada waktu itu ia berlampu, bercahaya dan adanya pula azan. Jadinya mari kita tengok dan dengar azan tersebut. Bukan warga di sana saja yang dikejutkan dengan hal ini, bahkan termasuk saya sendiri sangat terkejut, geng, dengan hal ini. Bahkan masyarakat Islam yang sangat luas juga terkejut dengan suara azan tersebut. Yang lebih mengherankan, geng, yang lebih mengherankan dan juga bagi saya, mungkin juga bagi teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa Masjid Al-Aqsa ini sudah ditutup, geng, dan dijaga ketat, ditutup rapat. Satu orang pun tidak bisa ke sana, tidak boleh masuk ke sana. Dan yang ini daripada YouTuber Indonesia lah, dia nak cuba react dengan video tersebut. Dia cakap tidak boleh masuk ke sana. Tengok lagi. Semua lampu atau listrik dipadam semua. Tidak ada orang satupun yang bisa ke sana karena penjagaan yang sangat-sangat ketat. Wah, tidak ada satu orang pun boleh ke sana. Apa sih suasana di Masjid Al-Aqsa ini direkamkan oleh saudara kita yang berada di sana. Harap sahabat semua boleh tengok video ini sampai habis. Sama seperti apa suasananya. Jom kita saksikan video yang tersebut. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا. Oh, yang ini tapak perkuburan yang berdekatan dengan masjid tersebut. Kawasan Masjid Al-Aqsa ni dia di atas bukit. Jadi dia boleh nampak lah daripada pelbagai sudut.
لا حول ولا Subhanallah. Kita syahadu la haula wala quwwata illa billah. اللهم لا حول. Pokok-pokok zaitun ni. حي على الفلاح اللهم لا حول. Sembahyang subuh as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. الله أكبر. لا إله إلا الله. Kiranya pakcik ni ataupun orang dalam video ni dia nak pergi ke masjid tersebut, nak menunaikan sembahyang subuh lah. Dan kita tengok video seterusnya. Boleh satu orang pun yang masuk ke sana dan listriknya sudah diputuskan, dan ini yang menyebabkan warga Palestina saudara kita ini merekam kejadian itu, karena bagi dia tidak mungkin ada orang yang bisa masuk dan mengumandangkan azan di sana, geng. Dan kita sama-sama lihat lampu-lampu dari Masjid Al-Aqsa begitu terang benderang, dan juga kita sama-sama tahu bahwa sudah ditutup total dan sudah diputuskan aliran listriknya, ya geng. Apa yang kita saksikan tadi ini yang direkam oleh saudara kita ini, Masya Allah, kita sama-sama lihat. Dan di sini banyak yang berkomentar dan juga banyak yang mempertanyakan, termasuk saya juga. Di sini logat dari azan tersebut adalah logat Melayu, geng. Logat Melayu sebab azan tadi tu macam familiar lah dengan kita kan, azan lagu tu. Logat Melayu kita sama-sama dengar. Saya juga sering dengar logat seperti ini di daerah saya maupun mungkin di daerah teman-teman sering mendengar logat seperti ini. Ini adalah logat dari tanah Nusantara ini, geng. Karena kita sama-sama tahu jika orang Pakistan azan, mereka ya suaranya seperti logat-logat Pakistan, dan juga orang Bangladesh dan juga orang India, bahkan orang Arab sendiri ketika azan itu logatnya itu lain. Dan ini ketika kita dengar azan ini, ya logatnya di tanah Nusantara ini, guys, kita sering mendengar logat seperti ini. Ini yang menyebabkan banyak dari teman-teman kita yang bertanya, dan bahkan ada yang berani memastikan bahwa ini pasti dari tanah Nusantara, karena ya dia sering mendengar logat seperti ini, geng. Agak jarang jugalah orang nak rakam azan pada waktu subuh sambil berjalan di kawasan berbatuh. Lebih lagi kalau kita di Malaysia ni, siapa nak rakamkan waktu subuh berjalan sambil rakam orang azan. Tapi hakikat sebenarnya yang kita kena tahu adalah ada orang yang memang dia buat konten azan dan memperlihatkan keadaan Masjidil Aqsa ataupun sekitar keadaan di Palestin, dan ia dilakukan oleh seorang lelaki yang bernama Hafiz Kashif Mahmud. Dan kita boleh tengok di channel YouTube beliau ada banyak azan yang ia rakamkan ketika masuknya waktu sembahyang di sana, dan memperlihatkan juga memperdengarkan kepada kita yang berada jauh ni bagaimana rasanya bila azan berkumandang di tanah Anbiya itu, khususnya di Masjid The Dome of the Rock. Dan beliau rakamkan bukan hanya pada 16 November sahaja, tetapi pada hari-hari yang lain, sebagaimana dia rakamkan suasana penduduk Palestin yang menunaikan salat Jumaat. Allahumma inna al-aqsa baytuk wa inna al-murabiqina fihi ibaduk wa inna al-zalimina lana la yu'jizunak
hakikat yang sebenarnya, ia bukanlah perkara yang aneh dan ghaib, bukan juga luar biasa, kerana perkara itu sememangnya adalah biasa berlaku di sana. Untuk pengetahuan semua, persekitaran kawasan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem ini masih tidak dikuasai oleh Israel 100%. Dan sebab itulah mereka sebelum ini nak jadikan ataupun nak belah bahagi 30% untuk orang Islam dan 70% untuk mereka, tetapi tidak mendapat persetujuan. Dan sememangnya mereka belum lagi menguasai Masjid Al-Aqsa sepenuhnya, meskipun dikawal oleh tentera dan juga polis mereka. Kerana orang Islam akan sentiasa ada untuk solat, akan sentiasa ada untuk mempertahankan, akan sentiasa ada untuk memenuhkan kawasan masjid tersebut, kerana ia adalah tempat suci bagi umat Islam. Sebelum ini pun, jika mereka Israel ni nak menindas jemaah ataupun melakukan sesuatu di kawasan Masjid Al-Aqsa, maka akan terus mendapat penentangan daripada mujahidin dan juga orang awam sendiri, kerana umat Islam di sana tidak membenarkan perkara itu berlaku. Dan hakikat yang orang Israel kena terima ialah umat Islam masih lagi ramai di sana. Asyhadu an la ilaha illallah. Kerana orang Arab Palestin ni dah banyak yang menjadi warga negara haram Israel. Ditambah lagi dengan umat Islam yang berada di tebing barat. Meskipun mereka selalu ditindas dan tidak ada pembelaan, mereka lah yang memenuhi persekitaran Masjid Al-Aqsa dan beribadah di sana. Adapun penduduk Gaza yang mungkin agak sukar untuk keluar daripada Gaza disebabkan tembok yang besar, dan kalau mereka nak keluar pun mereka akan melalui Mesir. Untuk pengetahuan semua, kawasan Masjid Al-Aqsa juga daerah Yerusalem ni adalah tempat yang mana ditetapkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO, dan ianya juga adalah kawasan pelancongan. Makanya ia akan selalu terang, lampu dihidupkan, dan umat Islam masih dibolehkan beribadah di sana. Sebagaimana yang kita boleh lihat, orang Islam sendiri solat dan juga ziarah di persekitaran Masjid Al-Aqsa pada hari ini, juga pada sebelum-sebelum ini. Cumanya beberapa kawasan yang agak sukar nak masuk bagi pelancong, antaranya ialah Masjid Al-Aqsa, iaitu tempat baginda Nabi SAW Isra dan Mi'raj, tempat yang penuh barakah, meskipun di sekitarnya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang diberkati sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya bahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa Isra Mi'raj itu berlaku di kubah yang berwarna gelap. Ia adalah tempat suci yang dijaga oleh umat Islam, dan ia juga dianggap tempat suci bagi Yahudi, dan menggalakkan orang Yahudi untuk ziarah ke sana, tetapi mesti mengikut adab peraturan mereka, dan melarang pelancong luar ke sana kerana Yahudi mengatakan ia juga adalah tempat batu asas binaan Nabi Ibrahim, dan ianya juga adalah tempat kiblat umat Islam yang pertama sebelum Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menghadap ke Kaabah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sering kami melihat kamu wahai Muhammad berulang kali menadah ke langit, maka kami benarkan kamu berpaling menghadap kiblat yang kamu sukai. Oleh itu halakan wajahmu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadaplah mukamu ke arahnya. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan Alkitab, Taurat dan Injil, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar daripada Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Jadinya Masjid Al-Aqsa ni adalah kiblat pertama bagi umat Islam. Agak banyaklah sejarahnya, kita kena buat video lain kalau nak bahas. Dan tempat ibadat ataupun tembok ratapan Yahudi itu terletak berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa, kerana Yahudi mengatakan bahawa tembok itu adalah tinggalan Nabi Sulaiman, dan mereka beribadah di situ. Jadinya persekitaran Masjid Kubah Kuning ini orang Islam masih boleh beribadah, dan ianya tidak kosong meskipun hari ini dah berkongsi dengan orang Yahudi, kerana orang Yahudi akan melakukan upacara di dalam kawasan tersebut pada masa-masa tertentu. Jadinya yang dikatakan dengan azan yang aneh, azan yang tidak ada orang dan sebagainya, itu tidaklah benar. وتجاوز عما تعلم إنك أنت. Dan harapnya ia jelas dan tidak terbawa-bawa dengan perkara yang mistik ataupun perkara yang diada-adakan. Sahabat semua, kita masih ada hak kepada Masjid Al-Aqsa, dan orang-orang Palestin inilah yang masih berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya agar tidak dikuasai sepenuhnya oleh bangsa Yahudi ini. Mereka ada di sana, tidak keluar daripada tempat tersebut untuk menunjukkan bahawa Islam masih memegang tanah suci umat Islam, yang kini negara-negara Arab lain dah tidak peduli dan tidak memberi bantuan. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Harapnya dah mendapat penjelasan. Jika video ini bermanfaat, share dan subscribe sekarang. Boleh bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.